wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian berkitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid. Moga-moga dengan pengajian tauhid ini akan memantapkan akidah kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan yakin itulah Allah izinkan kita untuk berada di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat 22 kan, kitab Jawi. Betul. Di mana? Saya hilang tanda. Yang ke-7 Al-Qudrat. Okey, baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang ke-7 Al-Qudrah, artinya kuasa, kudrat. Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan meniadakan tiap-tiap suatu. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim, lagi azali, yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradat. Baik, tinggi sikit-sikit. Sifat yang seterusnya yang kita wajib pelajari dalam pengajian akidah ilmu tauhid, sifat 20, iaitulah sifat yang ke-7. Malam ni kita sambung sifat yang ke-7, iaitu nama sifat ni Al-Qudrah, Al-Qudratu.
kudrah. Orang kita sebut kedrat. Tapi sebenarnya kudrah. Tapi tak apalah, kedrat pun tak apa. Artinya makna al-kudrah tu kuasa. Maknanya kuasa. Kuasa macam mana? Bukan kuasa magic macam dalam cerita kartun tu. Kuasa di sini maknanya boleh melakukan sesuatu yang orang lain, yang sesuatu lain tak boleh buat. Nanti kita tengok contoh-contoh dia. Kuasa kudrat Tuhan, yakni kudrat Allah Ta'ala itu memberi bekas, nama dia. Memberi bekas. Itulah yang dimaksudkan sebagai sifat kudrat, iaitu memberi bekas. Nah, ingat ni sampai bila-bila. Memberi bekas. Sekarang kita nak hurai apa itu memberi bekas. Baik, bekas ni apa makna bekas? Bekas ni maknanya kesan. Kesan sesuatu. Bekas lah. Orang nak tampar kita, lepas tu jadi kulit kita jadi merah. Merah tu panggil bekas. Ataupun kita jatuh motor ke apa, kemudian ada tanda, orang panggil tu bekas jatuh. Jadi itu panggil bekas. Jadi yang dimaksudkan sifat kudrat itu memberi bekas, maknanya kuasa Allah Ta'ala itu mendatangkan kesan. Itu maksud dia. Itu maksud memberi bekas. Dan ada pun makhluk boleh pinjam cakap. Kita kata kita ada kuasa ke, tapi kuasa yang kita kata tu tidak boleh memberi bekas. Kuasa Allah memberi bekas. Situ beza dia. Jadi maksudnya, contohlah botol air kan. Dan botol air ni tegak, saya pun tolak jatuh. Jatuh tu bekas ataupun kesan daripada saya tolak dia. Saya tolak, dia jatuh. Saya tolak, dia jatuh. Jadi sebenarnya dia jatuh bukan sebab saya tolak. Dia jatuh sebab Allah yang jatuhkan. Kuasa Allah menjatuhkan botol air, bukan saya. Allah boleh buat, saya tolak tak jatuh. Allah boleh buat. Sebab apa? Sebab yang menjatuhkan bukan makhluk, Tuhan. Segala-galanya Tuhan. Itu maksud kudrat. Itu maksud kuasa. Sebab tu pentingnya mengaji sifat 20 ni. Hari ni orang jahil bab sifat 20. Orang tak tahu sifat 20. Tak tahu akidah. Tu yang banyak songsang. Tu banyak jadi sesat. Tu yang akhirnya cakap bercanggah dengan syarak. Ini yang berlaku. Walaupun dia bijak pandai dalam bidang akademik duniawi, nak jadi profesor, doktor, tak kira lah apa nama sekalipun, kan? Tapi akhirnya kenal Tuhannya pun dia tak kenal. Dia beginilah tuan-tuan. Kalau kita nak masuk dalam syurga tapi kita tak kenal pemilik syurga, macam mana nak masuk? Ibarat contohnya, kita nak masuk dalam rumah tapi tuan rumah kita tak kenal. Macam mana nak masuk? Macam mana nak masuk? Gitulah hari ni orang ambil remeh ilmu ni. Orang ambil tak kisah benda ni. Tapi berangan-angan nak masuk syurga Allah. Tu yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad. Dia kata orang berangan-angan nak masuk ke dalam syurga, tetapi tidak ada apa-apa yang membolehkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Nah, dengan hanya amal semata-mata bukan boleh masuk syurga. Ibadat semata-mata, tapi ibadat itu tak sah. Apa? Ibadat tu tak tahu kepada siapa dia mengibadahkan dirinya. Kalau setakat ritual perbuatan sembahyang, semua orang boleh tiru, kan? Sebab tu Abdullah bin Ubay, bapa munafik, sembahyang. Kalau nak kira boleh masuk syurga dengan sebab sembahyang, kenapa Abdullah bin Ubay tak masuk syurga? Abdullah bin Ubay sembahyang belakang Nabi, tapi dia bapa munafik, dia berlakon-berlakon. Jadi kalau setakat mempamerkan ibadat, memang semua orang boleh pamer, semua orang boleh buat tunjuk, semua orang boleh lakon-lakonkan. Tapi kalau ibadat yang dia buat, dia tidak faham kepada siapa dia menundukkan dirinya, maka tak ada hasil daripada ibadah itu sendiri. Ini yang berlaku akhirnya, segala buat kerja buat kita jadi
jadi menyimpang bukan lagi kerana Allah. Semayang bukan kerana Allah, semayang kerana orang. Nah, takut lagi kalau tak pergi masjid, rumah dekat dengan masjid, orang kata apa pula? Pergilah. Jadi pergi masjid tu bukan kerana Allah, kerana takut orang kata. Ada? Ada. Jadi pemimpin ke apa ke, dia kata kena gak tunjuk muka kat masjid. Satgi orang kata jadi ketua kampung saja, masjid tak pernah nampak. Jadi gigi tu kerana jawatan. Mana tak? Tu imam pun satu hal juga, bukan sini lah. Sini okey. Rantak balik aku lagi. ada tempat lain lah, tempat lain. Tu imam dia ikut dia punya jadual. Nah, time dia tugas baru dia datang. Time tak tugas tak datang. Betul lah. Nah, kita pun tanya, awak imam lah di sini, ingatkan balik kampung ke mana? Dah tak nampak ni mayang. Bukan saya tugas, tu imam satu, saya imam dua. Kita pun jalan-jalan nampak ada makmum mak rempit tengah setting motor. Peong. Kita kata, makmum, awak tak pergi masjid? Nah, makmum pun jawab, bukan hari ni saya tugas, tu makmum sana tugas, saya belum lagi, saya esok. Dia kata. Jadi nak ajak makmum pergi masjid macam mana kalau tu imam pun sama? Faham tak? Macam tak faham je. Ada. Tu cerita dia. Sebab apa? Sebab ni lah, sebab hati dia tak faham kenapa dia buat benda tu. Dia tak tahu kepada siapa dia sujud. Sebab apa? Puncanya jahil. Tu je. Kejahilan akidah. Dan akidah sangat-sangat bahaya. Untuk makluman kita bersama, kan, sekarang ni kita sudah sampai ke satu tahap yang semakin genting, semakin runcing, semakin berbahaya. Kerana hari ini Allah uji kita dengan kegoncangan akidah. Kegoncangan akidah, digoncang sekuat-kuatnya. Mana yang tak kuat, imannya terpelanting keluar. Siapa iman dia kuat, insya-Allah dia tegak selamat. Itu Nabi kata, gigit dengan gigi gerahammu. Kenapa Nabi masukkan gigi geraham? Gigit sungguh ke? Tak. Nak masukkan goncangan tu kuat, kamu kena pegang dia kuat-kuat. Nabi nak masukkan begitu. Nak pegang kuat-kuat macam mana? Ilmu. Dengan ilmu. Lepas tu hari ni ada orang dah berani menyatakan nak keluar Islam secara terang-terangan. Kalau sorok-sorok boleh tahan lagi, ni terang-terangan buat video viral, kan? Tanpa segan, tanpa rasa malu, boleh cakap dengan selamba nak keluar Islam. Ni kegoncangan akidah. Ditambah pula isu yang terbaru kita hadapi sekarang, isu kalimah Allah. Kan? Kami ada buat sedikit kajian. Kenapa orang Kristian di Malaysia nak sangat pakai nama Allah dan 3 patah perkataan lain lagi, iaitu Kaabah, solat, satu lagi apa? Dia ada 4. Allah, Kaabah, solat, satu lagi apa? Tak baca surat khabar ke sini? Baca Quran je sini ni. Ada satu lagi, saya pun tak ingat. Tapi ada 4 perkataan yang dia tuntut nak pakai. Yang perkataan tu sama dengan perkataan orang kita Islam ni. Kan? Jadi kenapa dia nak sangat? Bila dikaji, Kristian ni dia ada strategi dia setiap tempat. Setiap negara dia ada strategi masing-masing. Yang paling mustahak matlamat dia membawa kristianisasi. Walaupun orang tu tak masuk jadi Kristian, paling tidak dia punya mentaliti terpengaruh dengan Kristian. Itu sekurang-kurang yang dia cuba nak dakwah, nak bawa. Rupanya kaji di Korea, kan, orang agama Kristian masuk di Korea bukan dengan bahasa Inggeris, tapi dia pakai bahasa Korea. Dan dia kekalkan tradisi Korea.
Maknanya pakai baju macam baju Jepun itulah, baju Korea kan, baju orang sana. Kekal macam tu juga, tak ada nampak. Kalau maknanya kalau dia berjalan dengan sama-sama orang lain, tak nampak pun bezanya dia ni Kristian ke tidak. Tapi dia punya fahaman Kristian, pergi gereja dan sebagainya. Cakap pun cakap Korea. Jadi tak peliklah rupa-rupanya di Malaysia dia nak cuba mendekatkan budaya orang Melayu dengan Kristian. Sebab orang Melayu sinonim sangat dengan kalimah Allah, biasa sangat dengan sebut nama Allah ni. Maka dia nak dekatkan, dia ambil perkataan Allah bubuh dalam Bible, supaya akhirnya lama-lama tu akan jadi dekat. Lama-lama jadi biasa. Itu yang dia cuba buat. Sekarang ni dah macam-macam dah. Di Syria, kalau di tanah Arab pula, di Syria dipanggil Kristian Ortodoks Syria. Dia pakai jubah macam kita pakai. Dia pakaian dia macam pakaian orang Arab juga, macam pakaian orang Islam, lebih kurang. Lepas tu dia baca pula kitab Bible dia tu berlenggokkan macam kita baca Quran. Dia buat bacaan tu hampir sama, dia tiru. Supaya apa? Tadi kalau dia masuk dalam keadaan berbeza sangat cara Kristian di Amerika, kalau dia masuknya tu susah nak orang nak terima. Tapi dia masuk dengan cara kita, cara setempat tu. Jadi di Malaysia dia bawa cara orang Malaysia, cara orang Melayu. Sebab mereka dah kaji. Orang Cina senang nak Kristiankan, orang India senang nak Kristiankan. Sebab tu ramai orang Cina dah tinggal agama Buddha dia dan masuk Kristian, ramai kan. Orang Hindu ramai keluar Hindu, akhirnya masuk Kristian. Berapa ramai Cina Kristian dan India Kristian. Cuma yang jadi masalah, mereka mesyuarat orang Melayu tak Kristian lagi. Yang ni mereka cari strategi macam mana nak mengkristiankan Melayu. Langkah-langkah ni mereka bawa satu sampailah ke hari ni. Maknanya mereka tak duduk diam, tuan-tuan. Mereka tak duduk diam. Mereka bergerak dari dulu lagi. Satu mereka bergerak. Yang kita duduk saja. Itu jadi masalah. Situ jadi masalah. Kita tak pandang pergerakan musuh. Ada juga yang jawab, tak payah sibuk lah Ustaz, strategi musuh nak buat apa, kita buat ibadat kita sudahlah. Saya nak tanya, dalam kita belajar sirah Rasulullah SAW, Rasulullah berperang, adakah Rasulullah terus buat ibadat tanpa mengkaji tentang strategi musuh? Contohnya dalam perang Badar, Rasulullah hantar pengintip untuk tengok di mana pergerakan Abu Sufyan. Mereka ikut jalan mana supaya cek. Lepas tu dengar pula tentera daripada Mekah nak datang, geng-geng Abu Jahal nak sampai. Nabi hantar sahabat Nabi pergi tengok berapa ramai mereka. Nak kira seorang-seorang memang tak boleh nak kira, tapi tengok dia tumbang 90 ekor unta. 90 ekor unta. Seekor unta boleh makan 10 orang Arab. Akhirnya kira-kira kalkulat dia orang cakap anggaran 1000 lebih bilangan orang. Jadi baru tahu, kekuatan musuh banyak ni. Maknanya nak serang bukan main serang tawakal tu Allah semata-mata. Serangnya nak serah pada Allah. Tak, ada strateginya. Kena baca strategi musuh. Sama juga. Bila musuh buat gini. Jangan kita buat macam pandang remeh. Kita kena lihat apa sebab dia buat benda ni. Apa langkah dia nak cuba buat? Apa strategi dia? Kita kena baca. Kalau tersilap baca, takut kita checkmate dengan dia. Macam orang main chess tu. Kita tak baca lawan kita bergerak macam mana, lah kali kita kena kepung. Kena kepung nak buat macam mana? Ni. Sebab tu saat sekarang ni ialah saat kegoncangan akidah. Lepas tu kena perkemahkan. Dulu orang pandang ilmu mengaji tauhid ni, mengaji sifat 20 ni macam tak ada apa-apa. Duk dengar gitu je lah, kosong gitu. Sebab apa? Sebab ilmu ni tak nampak dia punya aplikasi dia. Bila nak amal dia tu tak nampak. Kalau ilmu fiqh kita nampak. Kita belajar bab semayang sebab kita nak betulkan semayang. Kita belajar ambil uduk sebab nak betulkan ambil uduk. Sebab tu kalau buka soalan kepada jemaah, kebanyakan orang akan tanya soalan berkaitan fiqh.
Orang akan tanya soalan berkaitan ibadat. Sebab yang tu yang dia nampak dia nak buat. Apa dia nak buat, dia tanya. Jarang orang tanya soalan berkaitan akidah. Apatah lagi tasawuf. Kan? Akhirnya akidah ni dah jadi macam terbiarlah, ataupun ilmu saja-saja. Tak berapa nak penting. Tapi bila jadi macam ni, mana dia? Ilmu akidah, kepentingannya. Ini penting. Bila tak faham sifat 20 tu yang jadi macam-macam. Kalau hakim, peguam apa semua ni mengaji sifat 20, nescaya mereka akan pertahan sungguh-sungguh kalimah Allah sesungguh-sungguhnya. Tak akan bagi walaupun sedikit. Tak akan bagi can. Dan tapi benda ni tak mengaji. Sebab tu kan, saya nak sebut, zaman kita hari ni orang lebih memandang sesuatu kesalahan itu tergantung atas pandangan makhluk, pandangan manusia, bukan pandangan Tuhan. Orang semakin jauh dengan Tuhan, jauh dengan Allah Ta'ala. Semayang tapi tak mendekatkan dirinya kepada Tuhan, sebab dia sendiri tak kenal Tuhan. Nah, akhirnya pandangan dia diukur dengan pandangan makhluk. Sebab tu hari ni orang dalam undang-undang negara, dalam akta, kita akan jumpa mencuri satu benda kesalahan, jenayah. Merompak jenayah, pukul orang jenayah. Betul, semua tu jenayah. Betul dah. Tapi orang mula dah tak nampak tak semayang bukan satu jenayah. Tak semayang it's okay. Tak tutup aurat tak ada apa-apa. Betul tak? Dia jadi normal hari ni. Sebab tu orang tak kisah. Berapa ramai tak semayang, tak ada apa-apa. Berapa ramai mendedah aurat, tak ada apa-apa. Kadang-kadang bukan orang lain, adik-beradik kita sendiri, anak beranak kita sendiri, cucu kita sendiri, bukan orang lain. Habis, tak ada apa-apa. Macam tak ada seolah-olah tak ada sensitifnya dalam bab pandangan Allah Ta'ala kepada kita. Lepas tu yang kita pelik, ada hati nak masuk syurga. Cik. Kan tak? Nak masuk syurga macam mana kalau kita tak memandang pandangan Tuhan, tak memandang pandangan Allah? Kan tak? Ini yang jadi. Sebab apa jadi begitu? Sebab kita banyak lebih makrifah makhluk daripada makrifah Allah. Kita lebih banyak mengenal makhluk daripada mengenal Allah. Maka kita menjaga sangat hati makhluk, tapi kita tidak menjaga pandangan Allah. Kan? Lepas tu saya sedikit ada juga rasa kecewa. Ada juga rasa, orang cakap apa, kenapa kita rasalah pelik. Bukan kita pertikai. Kita meraihkan. Apabila undang-undang kerajaan laksanakan tak pakai pelitup muka, denda 1,500 minimum, paling maksimum 10,000. Begitu juga dengan tak tulis nama ataupun My Sejahtera. Tak apalah, untuk mengekang masalah COVID daripada terus merebak. Betul, kita setuju bahagian tu. Tapi kenapa daripada dulu 63 tahun kita sudah merdeka, kenapa tak boleh buat satu undang-undang yang untuk menyelamatkan jenayah-jenayah kita terhadap Allah? Seperti mana meninggalkan solat. Contoh, kenapa tak boleh buat siapa yang meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja, paling minimum dendanya 1,500, maksimum 10,000. Buat tengok. Hari ni dalam waktu Jumaat berkeliaran lagi kat luar, relax macam tak ada apa-apa. Malu tu tak ada langsung. Dulu-dulu pun lara gak, jahat gak, ada masih lagi perasaan malu. Kalau dia tak pergi Jumaat pun dia duduk rumah diam-diam. Nanti orang kantoi, orang tahu kita tak Jumaat gitu. Dia duduk dalam. Lah ni selamba. Orang tengah sembahyang Jumaat, dia selamba jalan, buat tak kisah. Macam tak rasa bersalah langsung. Lepas tu ada gak yang jawab, banyak jawab. Dia kata, tak boleh Ustaz nak buat undang-undang macam tu. Kan? Tak ada akta, prosedur dia tak ada prosedur nak boleh buat undang-undang macam tu. Lepas tu saya tanya, undang-undang siapa buat? Manusia buat, betul tak? Kalau A boleh buat, takkan B tak boleh buat? Orang yang sama, manusia yang sama. Dan lebih pelik, negara ni kebanyakannya, majoritinya orang Islam. Agung Islam, Sultan Islam, pemimpin Perdana Menteri Islam, menteri-menteri dalam kabinet kebanyakan Islam.
Jadi kalau kita duduk di tengah-tengah negara, memang negara kafir, pemimpinnya kafir, tak peliklah tak boleh nak buat. Yang itu yang kita kata, undang-undang yang ada kaitan dengan kepentingan masing-masing atas sebuah pihak cepat diluluskan dan mudah diubah, mudah digubal. Tapi bila nak bawa kepentingan Allah dan Rasul, kepentingan Islam, payah, slow, lambat. Tak boleh, tak ada akta, prosedur, itu macam-macam. Betul tak? Senyap je tuan-tuan ni, kenapa? Takkan nak bising ke? Dia kata. Kan? Itulah akhirnya saya nampak puncanya tidak makrifah Tuhan. Ini tak faham, ataupun bukan setakat tak faham, mengaji pun tidak sifat 20. Kita tanya anak-anak muda kita, tak payah ambil jauh tuan-tuan, balik ni nak dekat raya ni kan, dekat raya pun Ramadan muda lagi ya, makna lepas Ramadan raya, kan, katalah dah boleh rentah negeri apa semua, anak-anak kita balik, cucu balik, semua pakat balik. Cuba tanya seorang-seorang kat anak kita, bang, akak nak tanya, ayah nak tanya ni, mak nak tanya, cuba sebut sifat 20 daripada 1 sampai 20. Kalau anak kita tak boleh jawab, saya tak tahu nak kata macam mana. Sebab tu zaman lah bukan zaman nak fikir anak kita kerja apa, tapi kita kena fikir zaman lah anak kita agama apa. Kita semua pertahan akidah ahli sunnah wal jamaah, kita kata. Ada yang sungguh-sungguh lawan Wahabi pun ada. Baguslah, pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita nak tanya, siapa imam kepada akidah ahli sunnah wal jamaah? Kalau yang tu pun kita tak payah jawab, lepas tu mengaku ahli sunnah wal jamaah macam mana? Ahli sunnah wal jamaah, imam dia 2 orang, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itu yang disebut kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah itulah yang bawa 1 sampai 13 sifat. Datang Maturidiyah ditambah lagi 7, maka lengkap jadi 20. Itulah pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Macam mana kita mengaku kita berpegang pada ahli sunnah wal jamaah, tapi sifat 20 kita tak tahu? Ni jadi berat ni. Ni jadi masalah. Sebab tu saya terpaksa tekan perkara ni, tekan sungguh-sungguh. Sebab kita ambil lewa, ambil macam tak berapa penting kan, ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Kadang-kadang yang lebih kita sedih, budak-budak kadang-kadang hafiz Quran pun kadang-kadang tak tahu juga sifat 20. Padahal ngaji Quran dah tu. Sebab dia hanya disuruh hafal Quran tapi tidak memahami manhaj ilmunya, bidang-bidang ilmunya. Kan? Quran semata-mata tak selesai. Sebab nak faham Quran mesti dengan ilmu. Kan? Tu. Panjang cerita. Itu mukaddimah. 20 minit. Baik. Jadi Allah kuasa. Allah bersifat kuasa, yakni memberi bekas. Maknanya apa yang terbekas hari ini, terjadi sesuatu ni bukan kerana makhluk tak boleh buat apa-apa pun. Makhluk tak boleh bagi bekas. Yang bagi bekas Allah. Walaupun benda ni nampak macam remeh aja. Macam sebagai contoh, ikhtiar yang kita cuba usahakan sekarang ni, vaksin lah kan? Tak salah, siapa nak cocok lah kan? Tapi jangan meletakkan vaksin boleh memberi bekas. Maksud memberi bekas, cocok vaksin confirm sembuh. Tak ada siapa boleh bagi jaminan kesembuhan melainkan semata-mata Allah. Saya ambil contoh yang tu. Yang lain-lain tu samalah. Apa-apa, bila kita buat sesuatu, ingat, jangan kita faham mesti jadi. Yang nak jadi Allah yang jadikan. Kita tak boleh, kita cuma buat. Dan buat kita tu sebenarnya tak ada apa-apa hasil pun. Tak ada apa-apa hasil. Kata Syekh Ibn Atha'illah dalam kitab Hikam, dia kata makhluk ni umpama bayang-bayang. Saya nak tanya, bayang-bayang boleh buat apa? Bayang-bayang tak boleh buat apa? Sebab tu ulama kata bayang-bayang tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat. Begitulah namanya makhluk. Makhluk tak boleh memberi manfaat dan tak boleh mendatangkan mudarat. Nak bagi baik pun tak boleh, nak bagi jahat pun tak boleh. Semuanya Allah. Yang bagi sembuh pun Allah, yang bagi sakit pun Allah.
Makhluk tak boleh bagi sembuh, makhluk tak boleh bagi sakit. Itu orang sakit corona, bukan corona bagi dia sakit, Allah bagi dia sakit melalui namanya corona. Corona asbab makhluk saja, tapi hakikat tak ada apa-apa. Hakikat tak ada apa-apa. Jadi bila kita pandang benda ni, apa kesan dia? Maka kita ada ikhtiar dari segi syariat kita pun tadilah SOP, pelitup muka, berjarak, macam-macam lah. Nak lockdown ke apa ke, sekatan daerah, sekatan negeri, itu dari segi kita berikhtiar. Tetapi dari segi hakikat kita kena faham, yang memberi sakit siapa dia? Allah. Maka kita kena pujuk Allah ataupun berlaku baik terhadap Allah, kerana Allah yang memberi sakit. Supaya kita mohon pada Allah, jangan turunkan lagi sakit ni. Tiba-tiba kita mencabar pula Allah. Itu macam mana? Bila nak selesai? Ni yang terbaru ni, program apa nama kat TV tu? Yang baru-baru ni, dah lepas ke apa? Saya pun tak tahu kak. Anugerah apa tu? Anugerah juara lagu. Tahu, tengok je. Saja nak test je. Anugerah juara lagu. Sebelum ni anugerah bintang popular. Orang dah rasak, lulus lagi, buat lagi. Itu saya kata tadi. Dah apa guna ni pelitup muka, berjarak, tulis nama, rentah daerah tak boleh, rentah negeri tak boleh, tiba-tiba menyanyi tak apa, seolah-olah mengundang azab Allah, mencabar Allah. Ni sebab apa? Tidak ma'rifatullah, tak kenal Allah. Dia nampak masalah yang timbul datang daripada makhluk, dan makhluk selesaikan. Masalah datang daripada Allah, dan hanya Allah yang boleh selesaikan. Balik pada Allah. Ini yang jadi. Bila nampak makhluk, tidak nampak Allah. Sebab apa? Makrifah makhluk, tidak makrifah Allah. Inilah punca dia. Ni sifat kudrat, kuasa, memandang Allah yang berkuasa, memberi bekas. Makhluk tak boleh memberi bekas. Kan? Itu dia. Baik. Jadi itu. Pada mengadakan, maksud memberi bekas tu, pada mengadakan dan meniadakan tiap-tiap sesuatu. Allah boleh mengadakan sesuatu yang tidak ada, kemudian meniadakan sesuatu yang ada. Benda tu tak ada, tiba-tiba boleh jadi ada. Tak pelik. Itu tak pelik. Kata tok guru kami, dia buat contoh gini. Kita ada orang bagi makan buah rambutan. Kita makan buah rambutan tu telan dengan biji-biji. Tapi jangan ambil yang besar. Mati awal lagi. Yang kecil lah, yang kecil. Nak tercekik nanya. Ambil yang kecil. Telan dengan biji-biji sekali, telan. Dah telan tu, bila datang sakit perut, pergi cari celah-celah semak. Cari celah-celah semak, melepas situ. Lepas situ, lepas tu, tapi ingat tanda-tanda kat sini, aku melepas tanda. Nanti lepas 5 tahun, pergi balik, pergi tengok situ. Naik pucuk. Orang panggil pokok rambutan taik nama dia. Nak cerita suburnya tanah tempat kita ni, kan? Tak tanam pun tumbuh. Dia naik jadi pokok besar. Lepas tu dia keluarkan buah. Buah dia satu ke banyak? Banyak. Tapi yang tanam tadi, yang masuk dalam tanah, satu ke banyak? Satu. Mana datang banyak-banyak tu? Inilah kudratnya Allah, mengadakan sesuatu yang tidak ada. Asal tak ada, macam mana boleh ada? Boleh fikir ngakal? Tak boleh fikir. Sebab tu bukan semua benda kena pakai akal. Quran, hadis di hadapan, akal nombor 2. Tiba-tiba terbalik, akal nombor 1, Quran, hadis nombor 2. Yang ini yang jadi masalah kepada masyarakat hari ini. Bila meletakkan ilmu sains, ilmu duniawi lebih utama daripada ilmu Quran dan hadis. Ini yang sedar tak sedar, walaupun barat kafir laknatullah ni dah meninggalkan kita dari segi jasadnya, tapi dia meninggalkan ruhnya ataupun racunnya, dia tinggalkan pada kita. Akhirnya hari ni wujud begitu banyak pengajian ataupun sekolah-sekolah yang kadang-kadang, minta maaf cakap, berbentuk sekular. Akhirnya dididik dalam masyarakat ni yakin pada ilmu logik, ilmu sains, logik sains. Quran hadis terpinggir. Tak jadi kepentingan pada masyarakat pada hari ini.
Betul tak? Kan? Anak kita dapat offer. Oi, dia mengaji hebat. 20A. Dahsyat. Result dia 20A. Nak banding kita dulu 20Y. Nah, anak kita ni 20A. Hebatlah, sonok buat kenduri. 20A pandai. Datang 3 pucuk surat offer sambung pengajian. Surat yang pertama tertulis Pondok An-Nur Mahat Tafiz Kiam Berwas Perak. Nampak? Surat tawaran mengaji di Pondok Tok Guru Siddiq No, pengajian percuma. Dia pun macam-macam, Tok Guru. Buang mana? Tong sampah. Kata apa pondok. Ada tak? Nah, datang surat kedua, tengok-tengok Universiti Malaya Kuala Lumpur. Ni budak pandai boleh masuk universiti ni. Kan? Okey. Tengok surat ketiga, University of Washington DC. Washington tu. Tuan tahu Washington kat mana? Bukan Kemunting, atas lagi. No, Amerika sana. Nah, jenis rambut color oren rambut. Ngaji luar negara, Mak Saleh punya tempat. Kan? Jauh. Nah, daripada 3 surat kita pilih yang mana? Jawab dengan jujur dalam masjid, jangan bohong. Surat nombor 3 lah. Nah, apa? Orang putih Washington hantar pondok apa budak pandai. Itu di situ sudah menunjukkan siapa kita di sisi Allah. Siapa kita di sisi Allah? Di mana kita letak Islam? Yang kita duk selalu sebut, yang kita selalu takbir dalam sembahyang, Allahu Akbar, kita sebut Allah Maha Besar. Betul ke kita besarkan Allah? Kalau betul kita besarkan Allah, sekolah agama jadi pilihan pertama. Dah hantar Washington. Sebab ad-dunya akbar. Dunia lebih besar di hati kita. Jadi berolok-olok. Kita takut itu jadi rosak kita. Kan? Akhirnya hari ni ilmu agama diketepikan. Yang lebih penting ilmu duniawi. Akhirnya memang lahirlah orang-orang yang hebat dari segi jawatan-jawatannya, dari segi akademiknya, profesor, doktor, peguam, bergaji tinggi, berkereta mewah, berumah besar, tapi kosong dalam pengetahuan agamanya. Ayah dia mati tak tahu nak buat macam mana. Kita kata talqin lah. Talqin tu yang macam azan tu kan, dia kata. Kita ambil kapur baru, tepek atas muka dia. Ni. Asal hang tak mati sekali, kita kata. Nampak? Sampai tak tahu. Ni yang jadi masalah. Hebat dalam bidang duniawi, tapi akhiratnya tunggang langgang. Batu macam mana agak-agaknya? Kita insya-Allah tuan-tuan, ni kita berhadapan dengan kalimah Allah ni. Kalau nanti esok gereja tulis nama Allah, masjid pun tulis nama Allah, macam mana nak beza? Kita mungkinlah sebab kita mengaji dah, tapi anak-anak kita, cucu kita, cicit kita tak apa dah. Pejam celik, pejam tak celik-celik. Game over. Habis, dah selesai dah bahagian kita. Bahagian anak kita, bahagian cucu kita. Kan? Nak belajar tentang mana benda ni? Dekat sekolah kebangsaan tak ada. Dalam TV tak ada. Surat khabar lagi tak ada. Nak belajar tentang mana untuk memahami benda ni betul-betul? Kan? Kalau setakat kuliah bulanan di masjid, sebulan sekali. Kan? Itu pun kalau ustaz datang, kena ustaz konten tak datang. Miss pula. Kan? Aduh. Jadi payah, berat. Benda ni kita anggap ringan. Padahal inilah kunci untuk masuk ke dalam syurga Allah. Baik, mengadakan dan meniadakan. Tadi lah, benda tak ada macam mana boleh ada? Saya seorang-seorang hidup, lepas tu kita terjumpa seorang perempuan berkenan, minat, akhirnya kahwin. Jadi saya seorang, dia seorang. Dan akhirnya tak apalah, kita pun menikah, berkahwin, hidup berkeluarga. Tiba-tiba bini saya tu
Besar perut dia. Bawa pergi hospital, keluar seorang lagi. Mana datang seorang tu? Pelik tak? Mana datang? Kata, macam ni dia boleh ada? Itu kuasa Allah. Tak nampak kebesaran Allah. Sebab tu disuruh azan di telinga kanan bayi itu. Nak menunjukkan ni kebesaran Allah. Asal tak ada, boleh ada. Cuba cabar mana-mana manusia yang hebat, taraf profesor tahap tinggi, 8 kali PhD. Suruh dia buat sesuatu yang tak ada, jadi ada. Boleh buat? Takkan siapa pun boleh. Melainkan semata-mata Allah. Inilah namanya kudrat. Inilah kuasa Allah. Nampak hebatnya Allah, besarnya Allah. Dan Allah juga boleh meniadakan tiap-tiap sesuatu. Maknanya asal dia ada, Allah boleh bagi tak ada. Allah boleh buat. Kan? Saya tengah mengajar-ngajar ni, baca kitab, tengok-tengok depan tak ada semua. Mana pergi? Nak balik dah semua. Allah boleh buat hilang macam tu saja, boleh. Itu tak pelik. MH370 hilang ke, siapa hilang ke, mudah bagi Allah. Allah boleh buat apa-apa hilang macam tu saja, tanpa ada sebab tertentu. Sebab kudrat Allah Maha Kuasa. Ada. Jadi kita renung peristiwa, kalau MH370 sebuah kapal terbang yang besar nak masuk dalam masjid ni pun tak lepas. Ekor dia saja sampai kena bangunan belakang tu. Besarnya kapal terbang tu. Kan? Dalam tu ada berapa ratus orang? 300 lebih kat 400 rasanya. Kan? Beratus-ratus orang. Allah boleh hilang sekelip mata. Apatah lagi kalau Allah nak hilangkan kita seorang. Boleh tak boleh? Tak takut pada Allah. Allah boleh hilangkan kita tiba-tiba je. Kalau 400 orang Allah boleh hilang sekelip mata, sakat kita seorang, lagi kacau, lagi senang. Itu kan? Makhluk tak boleh buat apa. Dia boleh hilangkan kita ke makhluk? Tak boleh. Paling tidak dia tangkap kita, dia bunuh dalam penjara, kan? Atau dia seksa kita. Tu je dia boleh buat pun. Tapi Allah punya kuasa, hilang serta-merta Allah boleh buat. Apatah lagi lebih daripada tu pun semua benda Allah boleh buat. Jadi mana lebih kita takut, Allah ke makhluk? Itu. Baik. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim. Dan sifat kudrat ini adalah sifat yang bangsanya qadim. Maksud bangsanya qadim artinya tak ada permulaan kudrat Allah. Balik kepada sifat kidam yang kita mengaji dulu. Maknanya kuasa Allah tak ada mulanya. Kalau kuasa makhluk ni bukan kuasa lah, cuma kita panggil kedrat, tenaga. Tenaga kita, kemampuan kita untuk buat sesuatu ada permulaan. Contoh masa bayi, masa baby. Masa baby mana ada kedrat lagi. Kita terlentang gitu, goyang tangan kaki gitu je lah. Nak terbalik badan pun tak boleh. Padahal bukan besar mana badan, ringan je, kecil je kan badan waktu tu. Suruh terbalik tak boleh. Lama sikit Allah berikan sedikit kekuatan, baru boleh terbalik. Terbalik je, merangkak tak boleh lagi. Terkapai-kapai gitu. Kan? Padahal badan kan berat lagi waktu tu. Lain lah kalau badan masih kita baby 80 kilo macam sekarang. Nampak lahir-lahir tu 80 kilo dah. Macam mana nak angkat memang tak boleh. Ni baru berapa kilo je, berapa gram je waktu tu. Nah, ringan je tapi tak boleh. Sebab apa? Tak ada kedrat. Kedrat baru bermula. Sikit-sikit Allah bagi pinjam. Sampailah naik besar sikit, okey dah boleh merangkak. Besar sikit dah boleh berjalan. Itu pun pegang-pegang dinding lagi. Lepas tu dah besar lagi boleh berjalan, tak payah pegang dinding. Lepas tu boleh berlari. Lepas tu boleh melompat. Last sekali hidup kita macam meroda. Dia akan patah balik macam dulu balik. Nah, boleh melompat dah tak boleh. Saya melompat tak boleh dah ni. Berat dah. Sakit tu kaki. Nah, dah tak boleh melompat, tak boleh berlari dah. Berlari pun semput dah sekarang. Dulu champion. Sekarang tak boleh dah berlari, semput. Kan? Lah tak boleh berlari, tak boleh berjalan. Berapa lama tak boleh? Kalau boleh pun dipegang-pegang dinding. Lama-lama pegang dinding pun tak boleh. Rebah atas katil. Macam ni macam baby balik. Lah kali terlentang macam asal balik. Lah kali masuk balik dalam. Tapi bukan masuk dalam perut mak dia balik.
masuk dalam perut ibu, perut bumi. Masuk balik dalam, selesai, habis. Itu pusing balik itu. Itu hidup kita. Kan? Dah hebat dah mana? Kan? Itulah kita. Baik. Allah tak ada permulaan kuasa Allah. Sejak azali lagi, bila-bila pun memang Allah berkuasa. Dulu, kini dan selamanya, tak kira bila pun. Yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala, dan sifat ini ada pada diri Allah, ada pada zat Allah, dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada. Dengan sifat kudrat ni lah Allah adakan setiap sesuatu yang ada. Semua yang kita nampak ada ni yang ciptanya Allah. Nah, lepas tu kita kena faham, orang lain dia nak pakai kalimah Allah tak salah, sebab memang Tuhan dia Allah. Sebab setiap sesuatu ni yang ciptanya Allah, betul lah. Cuma yang jadi masalah, salah penggunaan, penyalahan penggunaan kalimah tu bukan pada tempatnya. Nah, dalam Bible kata Allah ada anak, itu salah penggunaan. Mana pula Tuhan ada anak? Lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau tak ada penyalahgunaan, tak ada masalah. Siapa-siapa pun berhak untuk menyebut nama Allah. Macam saya dulu, masa zaman belajar kolej dulu, ada seorang kawan, dia Cina, nama dia Sun Sun Peng. Kelakar nama dia. Nah, Sun Sun Peng. Dia ni banyak kawan dengan orang Melayu. Banyak kawan orang Melayu. Jadi kita kan dah jadi biasa dah. Mak-mak kita dulu, orang dulu-dulu pesan, kalau sendawa sebut Alhamdulillah. Dah jadi tabiat lah. Alhamdulillah. Jadi dia kawan dengan kami, geng-geng Melayu. Akhirnya dia pun terikut-ikut lah cara kami. Lah kali dia pun sendawa Alhamdulillah. Pelat sikit lah bunyi dia, makrah tak tepat lah, tapi dia sebut. Kan? Kawan saya ni lah, orang tak mengaji lagi, dia kata, "Hish, tak boleh. Peng, tak boleh sebut ni." Nah, itu kita punya Islam. You tak boleh sebut Alhamdulillah. You sebut tocek-tocek lah, apa ke tak kira. You punya lah. Ada hantu kata tak mengaji. Ini bezanya, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah sebut dalam Quran. Sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Tak sama. Kalau dia sebut, dia walaupun dia kafir, dia sebut Alhamdulillah, tak salah, sebab memang Allah Tuhan dia. Ya ke Ustaz, Allah Tuhan dia? Iyalah, habis siapa cipta dia? Apa makna Tuhan? Makna Tuhan yang mencipta. Jadi kalau kita kata Tuhan dia Jesus, bermakna Jesus cipta dia. Habis rosak kalimah la ilaha illallah. Sebab kita sebut la ilah, tak ada Tuhan illallah, hanya Allah sebagai Tuhan. Bila hanya Allah, siapa pun semuanya Tuhan di Allah. Dajjal pun Tuhan di Allah, iblis pun Tuhan di Allah. Semua Tuhan di Allah. Cuma yang membezakan, kita beriman dengan Allah Tuhan yang sebenar, mereka tidak beriman kepada Allah, tapi pergi beriman dengan benda-benda lain. Itu je beza dia. Tapi dari segi hakikat, Tuhan sebenar ialah Allah. Itu kena belajar, kena faham benda ni. Nah, jadi yang jadi permasalahan salah penggunaan. Bukan melarang siapa-siapa memakai kalimah Allah. Kalau kena pada tempat yang betul, tak apa. Tapi kalau kena pada tempat yang tidak betul, itu baru jadi salah. Macam kopiah. Kopiah tempatnya di mana? Di kepala. Tapi bila letak kat kaki boleh tak? Dia beli kasut jenama Nike kan, dekat Al-Ihsan. Nike dia beli tu 350. Kopiah dia beli RM15 je. Itu pun tawar dengan orang tu dapat RM10. Nah, RM10 je kopiah dia. Dia kata kasut Nike mahal, takkan letak kat kaki. Kopiah murah, takkan letak kat kepala. Dia pun pakai logik akal dia yang bodoh tu. Dia pun letak kasut Nike kat kepala, kopiah letak kat kaki. Lepas tu pergi masjid, orang kata apa? Kasihan dia ni, kasihan orang kata. Semalam aku tengok elok lagi. Hari ni gila dah ni. Orang kata gila lah. Apa tak gila kasut letak kepala, kopiah letak kat kaki. Tapi kalau kira logik juga. Sebab barang kan mahal, patut letak atas lah. Barang murah letak bawah. Jadi makna nak ceritanya, bukan semua benda kena pakai logik. Kalau nak kira logik, ni banyak yang tanya ni kan.
Habis tu kalau makan madu, makan habatus sauda, kat mana logiknya boleh ada sembuh? Tang mana nak kata ubat dia? Dia nak main logik sangat. Tu. Dan kalau kita tengah-tengah semayang, batal wuduk, terkentut, tepui kentut. Kita pun keluar balik nak pergi ambil wuduk, basuh muka. Datang kawan kita yang jenis selalu masbuk. Jadi persatuan masbuk Taiping. Nah, dia pun datang. Dia tanya, Mat, hang buat apa? Dah, tadi aku kentut ni dah. Aku kentut. Jadi keluar ni ambil wuduk balik basuh muka. Hang ni bodoh ni. Nama je belajar tinggi. Nah, hang tak pakai akal ke? Yang kentut siapa? Dia tanya. Kawan tu fikir, yang kentut ponggong. Tu yang hang pergi basuh muka. Apa basuh ponggong lah? Ya juga dia kata. Baru aku nampak dia. Dia pun selakkan dekat, dia basuh ponggong. Tu panggil mazhab ponggong namanya. Kan? Sebab nak pakai logik. Jadi kok mana logiknya? Yang kentut ponggong, tiba-tiba Allah kata farsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Nak pakai logik ke nak pakai Allah? Tu meletakkan Allah dan Rasul atas sekali. Sebab tu Nabi sebut taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kamu amraini, dua perkara, Quran dan hadis ni. Kan? Ma tamasaktum bihima, kan? Selagi mana kamu berpegang pada kedua ni, lan tadilu, kamu takkan sesat. Takkan sesat. Maknanya letak Quran hadis atas sekali, kemudian barulah nak pakai logik ke, nak pakai apa ke. Kan? Maknanya kalau Quran tak sebut, hadis tak sebut, baru nak pakai akal kita ikut kesesuaian. Macam traffic light, color hijau jalan, merah berhenti, kuning lagi tekan. Jadi tiga color ni ada sebut dalam Quran. Ada sebut innal hijawi, ada. Tak ada sebut, Quran tak sebut, hadis tak sebut. Bila Quran tak sebut, hadis tak sebut, baru pakai akal. Ikutlah kamu nak kesesuaian, nak warna apa, yang terang ke apa, yang orang boleh nampak dari jauh. Itu baru pakai akal. Tapi selagi mana ada Quran dan hadis, kok mana akal kalah dengan Quran dan hadis. Sebab Quran itu mukjizat. Nak pakai akal macam ni Nabi naik Isra' wal Mi'raj. Nak pakai akal. Logik kok mana boleh naik sampai ke langit? Logik kok mana dalam satu malam Nabi daripada Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa, satu malam siap pergi dengan balik. Kata Baba Ridauddin, kami mengaji dengan dia, dia kata kalau ikut perkiraan unta 3 bulan naik unta. Pergi saja, belum balik lagi. Pergi saja 3 bulan, balik-balik 3 bulan, 6 bulan. Kalau ikut dia punya perjalanan biasa. Tapi Nabi satu malam pergi dan balik. Kok mana logiknya? Maka sebab atas peristiwa itulah berpecah manusia ini pada 3 golongan. Pertama, yang tetap percaya pada Rasulullah. Yang kedua, langsung tolak. Yang ketiga, ragu-ragu. Yang kedua ni, yang tolak dan yang ragu-ragu, semua duduk dalam neraka. Yang selamat satu saja, tetap yakin dan percaya. Kenapa yakin dan percaya? Kerana mereka ma'rifatullah, kenal Allah. Sebab tu ayat Isra' wal Mi'raj itu dalam suratul Isra' Allah mulakan dengan kalimah Subhana, Maha Suci Allah. Maksud Maha Suci Allah, Allah tak ada sikit pun barang kekurangan. Allah tak ada masalah pun. Allah tak ada payah bagi Allah untuk buat sesuatu segala-galanya. Sebab Allah itu Maha Suci baginya. Kan? Orang kenal Allah tak ada apa lah. Sebab tu tengok wali-wali Allah, hidup dia susah, rumah sengit, tiang sengit, rumah sempit, kecil, kan? Tapi dia hidup tenang sonok dia kata. Orang kata tok boleh duduk macam ni, apa tak boleh? Dia kata duduk atas bumi Allah kan, apa yang tak boleh? Yang bagi senang pun Allah, yang bagi susah pun Allah. Dah, aku sentiasa duduk di dalam redha Allah. Jadi dalam senang pun redha, dalam susah pun redha. Sebab dia kenal Tuhan. Tapi orang tak kenal Tuhan, dalam senang sonok, dalam susah pening balik. Sebab dia nampak usaha dia, bukan Allah. Betul tak? Kita keluar-keluar masjid ni lepas bimbang Isyak, cadang nak beli telur masin, contoh. Promote. Buka-buka wallet, ada RM1 je. Kita susah hati ya. Alamak, RM1. Susah hati dah kita. Sebab kita ni bergantung dengan duit. Banyak duit, senyum lebar, sampai telinga senyum.
Tak ada duit, ke bawah mulut ni mencebik. Nampak? Itu yang kadang-kadang termenung depan pintu rumah. Kita pun lalu depan rumah, awak menong panjang. Kenapa? Terlepas tahajud ke benda? Dok. Aduh, bantuan tak dapat. Duit bantuan tak dapat, pening kepala. Ada sebab apa? Sebab kita dah dididik dunia dalam hati. Tak ada dunia, pening kita. Tak ada Allah, sikit pun tak pening. Tak ada Allah dalam hati, tak ada risau apa. Tapi tak ada dunia dalam hati, pening kepala, stres sampai migrain kepala otak. Tu yang kena penyakit. Sakit jantung, kencing manis, gout. Allah bagi 3 serangkai tu straight. Allah bagi tu supaya dia ingat balik pada Allah. Tak ingat juga. Kan? Kerja kat tempat construction, kan? Orang tu kerja kat bawah, bos dia kat atas. Bos dia nak panggil naik atas ni, benda atas ni ada silap ni. Bos dia jerit, oi, pandang atas oi. Dia tak dengar sebab tempat construction bising, bunyi mesin, bunyi lori, gedang. Dan ni bos dia pun seluk-seluk poket, tengok ada 10 sen. Baling 10 sen ni tak apa kot. Nanti mana tahu dia pandang atas. Bos tu pun baling tepat, puk, kena kepala. Dia pun tengok, duit jatuh dari langit ni. 10 sen. Tak apalah, 10 sen pun okey lah. Dia kata dia pun simpan. Bos dia kata, tak pandang lagi. Bos dia pun seluk-seluk tengok 50 sen. 50 sen besar sikit. 50 sen lama tu besar sikit. 50 sen baling. Tum, on. Dia tengok, makin bertambah. Tadi 10 sen, ni 50 sen. Ini rezeki makin tambah. Dia pun simpan. Rasa-rasa sagi RM1 ni, dia kata. Jadi bos tu seluk-seluk duit siling habis lah. Takkan baling duit kertas mana boleh rasa. Kan? Bos pun tengok apa ada. Tengok-tengok ada batu-batu. Dia pun baling. Tum. Yang ni bala. Ni siapa baling? Dia pun tengok atas. Bos dia kata, aku dari tadi panggil. Dia pun naik. Ibaratnya, kisahnya macam itulah kita. Mula-mula Allah bagi sedikit nikmat 10 sen. Bolehlah rumah sewa tapi ada kat rumah. Kereta tak ada tapi boleh kat naik bas. Dulu kan zaman kita mula-mula susah dulu, tak ingat kan, gaji sikit lagi waktu tu nikmat 10 sen. Lama-lama Allah nak supaya kita pandang dia. Allah tambahkan nikmat dengan tujuan bila tambah nikmat kita pun pandang Allah. Allah naikkan nikmat 10 sen ke nikmat 50 sen. Rumah tak sewa dah, rumah beli sendiri. Kan? Kereta dah ada, tak naik bas dah, ada kereta sendiri. Hidup pun dah mula senang sikit lah. Gaji pun dah cukup, apa semua, hidup pun dah mula selesa. Siap nak tambah satu lagi. Bukan bini, fikir bini, kereta satu lagi. Nak tambah rumah satu lagi. Mula ni dah mula cari, sini rumah murah tak ni, kalau beli ni buat sewa okey kan. Dah mula senang kan nikmat 50 sen. Tapi tak pergi cari lagi. Tak pergi cari masjid, tak pergi cari Allah, tak pergi cari ilmu agama. Yang dia sibuk dunia. Lah kali Allah turunkan batu-batu tadi. Bala. Bila bala datang, kerja kena buang. Duit tak ada, hutang keliling, kereta tak habis bayar, kena tarik. Rumah tak habis bayar, kena halau, disita. Tumpang rumah mak. Hidup jadi susah, kalang kabut. Masa tu nak cari siapa? Masa tu barulah kilah kain pelekat, pergi masjid. Betul tak? Itu kan? Bukan sini lah, tempat lain. Sini semua bagus-bagus semua, okey. Ceritanya keadaan kita. Jangan sampai jadi macam tu. Jangan sampai Allah turunkan bala, baru kita nak melihat Allah, baru kita nak cari Allah, baru kita nak memandang Allah. Sudah terlambat. Tenang Allah bagi nikmat ni lah, kita nampak Allah, kasih pada Allah, sungguh-sungguh. Macam mana Allah sungguh-sungguh jaga kita? Kita sungguh-sungguh mencari Allah. Cari Allah tu maksudnya mencari ilmu ni. Belajar sungguh-sungguh kenal Allah ni, kenal sifat kudrat dia sungguh-sungguh. Kan? Tu. Jadi dengan dia mengadakan tiada sesuatu dan mentiadakan tiada yang tiada, dan sifat kudrat ini bersetuju dengan iradat. Maksud bersetuju dengan iradat, kudrat Allah
bersekali dengan iradatnya. Maksud iradat kita tak belajar lagi, tapi iradat ni maknanya kehendak. Apa yang Allah buat itu kehendak dia. Itu maksud dia. Berbeza dengan kita. Apa yang kita buat kadang-kadang kehendak kita, tapi kadang-kadang tak kehendak kita pun. Contoh apa? Kita buat tapi bukan kehendak kita. Apa dia? Bayar tol. Kita bayar tak? Bayar, tapi kehendak kita tak? Tak kehendak. Kalau kehendak kita nak lalu je, tapi tak boleh lalu, palang tak naik. Jadi nak tak nak kena bayar, baru palang tu naik. Jadi kita buat tu dengan terpaksa. Tak nak tapi kena buat. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak begitu. Apa yang Allah buat, itu yang Allah nak. Bukan satu keterpaksaan pada Tuhan. Tak ada. Apa yang Allah nak, itulah yang jadi. Itulah yang Allah buat. Itulah yang terjadi, yang berlaku. Sebab Allah berkuasa dan berkehendak. Itu kita kena faham betul. Sebab tu, contoh, ada orang kata Allah pun tak sangka iblis jadi jahat. Bodoh ke apa? Bukan Allah tahu memang Allah yang buat iblis tu jahat. Memang Allah yang nak iblis tu jahat. Allah cipta dia memang tujuan untuk dia jadi jahat. Sebab tu ini sekali lagi nikmat. Mujur Allah jadikan kita manusia. Kalau Allah jadikan kita iblis, apa macam? Tak boleh ubah dah. Mana ada pernah dengar iblis bertaubat? Tak ada. Tertutup terus pintu taubat kepada iblis. Tapi Allah buka pintu taubat kepada manusia. Nampak? Tapi manusia yang sombong, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, kata Allah. Sesungguhnya mereka sombong daripada kembali pada Allah, ibadat pada Allah, maka Allah kata akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Layaklah ke neraka. Sebab Allah dah buka pintu taubat, hang tak nak taubat, sombongnya sebab tu jangan sombong. Iblis Allah tutup terus. Makhluk yang bernama iblis. Dalam banyak-banyak makhluk Allah jadikan kita makhluk bernama manusia. Dalam banyak-banyak manusia pula, manusia ada macam-macam. Ada Islam, ada kafir. Allah pilih kita jadi manusia yang bernama Islam. Tak syukur, tak rasa besar nikmat tu. Kita keluar perut mak, wek, tengok ayah kita pakai kopiah, mak kita pakai tudung. Alhamdulillah. Berapa ramai yang keluar perut mana, wek, tengok ayah tigelan atas dahi, macam Bukit Jelutong. Mak nanduk merah, ayah mbak tambi, dia kata. Dia kata, ayah apa sudah jadi? Apa sudah jadi apa? Dah Allah yang tentu. Lepas tu ada pula yang kata kalau macam tu tak adil lah. Sebab orang ni Allah jadikan baik, orang ni Allah jadikan jahat. Dah sukati dia, dia Tuhan. Kita siapa? Kita hanya hamba. Mujur Allah jadikan kita. Kalau Allah tak jadikan kita, kita duduk tak mana? Terasa nikmat semua ni? Tak ada dah. Nampak? Itu biar nampak Allah segala-galanya. Jadi ucap syukur sesyukur-syukurnya pada Allah. Kerana semua ni bukan permintaan kita, tapi Allah yang pilih kita. Betul tak? Kita ada dalam masjid ni, adakah pilihan kita? Allah yang pilih, bukan kita yang pilih. Tak nampak besar nikmat ni kan? Allah pilih kita. Allah pilih kita jadi orang Islam, jadi orang beriman, orang yang mengaji, orang yang ikut jemaah. Tu semua Allah pilih, bukan kita pilih. Kan? Allah yang pilih. Kalau Allah tak pilih, tak ada kita pada tempat-tempat gini. Tak ada kita duduk dalam ni. Kalau Allah tak pilih kita, kita bukan kat masjid ni, kita yang kat tengah tu. Nah, kalau Allah tak pilih, betul tak betul? Kan? Jadi nampak rahmat Allah. Dan bila nampak besarnya rahmat Allah, dah kenapa kedekut bila Allah minta sebahagian daripada apa yang Allah beri pada kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Serta mereka membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Kalau kita pandang nikmat Allah bagi ni lebih besar daripada nilai 10,000 ringgit yang ada pada dalam akaun bank kita. Sebab nilai duit 10,000 takkan boleh beli iman. Tak payah kata 10,000, 1,000,000 tak boleh beli iman. Nah, berbilion ringgit takkan boleh beli iman. Tiba-tiba iman tu Allah bagi kat kita dengan percuma. Tak nampak kebesaran tu? Hebatnya. Ini. Jadi biar nampak hebatnya Allah, kuasanya Allah, kudratnya Allah. Barulah kita akan jadi hamba yang sebenar-benar tunduk kepada Allah. Barulah sujud kita dalam sembahyang
akan jadi sujud yang sangat bernilai di hadapan Allah. Sebab barulah sujud bukan semata-mata jasad, tapi dengan ruh kita sujud betul-betul, tunduk setunduk-tunduknya di hadapan Allah. Ya Allah, aku sedar aku sangat-sangat lemah dan Engkau sangat-sangat berkuasa, dan terima kasih ya Allah kerana Engkau pilih aku kepada tempat yang baik, yang elok. Dalam banyak-banyak makhluk-Mu, Engkau pilih aku sebagai makhluk yang Engkau kasih. Ucaplah gitu, baru nampak besarnya Allah, hebatnya Allah. Nah, ini bila tak nampak Allah, tu yang rasa hebatnya diri, besarnya diri. Oh, rasa hebat baru dapat jadi ketua kampung je dah belagak dah. Oh, dah ada jalan. Ini yang jadi masalah, sebab dia tak nampak Tuhan, dia nampak dirinya sendiri. Itu yang takut-takut jadi macam Fir'aun. Dia nampak kebesaran kerajaan, jawatan dia sebagainya, dan akhirnya dia berkata, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Akhirnya dia angkat dirinya sebagai Tuhan. Ini. Dan hari ini orang memanglah tak sebut dia Tuhan, tapi dia seolah-olah jadi macam berlagak Tuhan. Semua benda dia rasa dia boleh settlekan dengan sendiri. Semua benda dia rasa bawah genggaman dia, bawah kuasa dia, sebab dia pandang jawatan dan pangkat yang dia pikul. Ini yang jadi masalah. Sebenarnya tak ada apa-apa, Allah segala-galanya. Jadi cukuplah sekadar tu. Kita akan sambung nanti perenggan yang kedua, iaitu ada pun menyandarkan taksir, memberi bekas kepada kudrat itu majazi akli. Berhenti kat situ. Boleh? Lain macam dah muka, berhentilah. Dah tu. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa, kat luar sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Berwas, Perak. Perak, memang Perak dah sini, silap. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, membeli sambil niat menderma untuk bantu perjuangan Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Noh, supaya dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara. Ini satu usaha yang kita kena buatnya dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita ketandusan ulama. Semakin ramai dah ulama yang meninggal dunia. Dan kita nak didik orang yang faham agama ni, yang belajar agama ni, berjuang biar betul-betul kerana agama, kerana Allah. Kerana hari ni fitnah dunia ni dah mula masuk ke dalam golongan agamawan pun. Jadi perkara ni kita nak pastikan ianya betul-betul jadi elok. Atas didikan tok-tok guru yang lama, seperti mana Tok Guru Siddiq Noh. Saya tak sub dengan dia, tapi saya melihat sifat diri dia. Seperti mana yang guru-guru dia ajar pada dia, memang dia buat sungguh, dia amal sungguh. Dia tidak berkira dengan jawatan. Kalau ikut pengorbanan perjuangannya di dalam parti Jemaah Islam PAH, patutnya dia boleh duduk satu jawatan yang tinggi, sebab dia berjuang dari muda lagi. Tapi tak ada apa-apa, sebab dia berjuang bukan kerana nak jawatan, tapi berjuang kerana Allah. Walaupun orang mungkin tak letakkan satu jawatan yang tinggi pada dia, tapi dia tetap istiqamah, tetap mempertahankan Islam dengan lantang, tak pernah turun nada dia, tetap lantang dulu, kini dan selama dia. Sebab dia makrifah, dia tahu dia berjuang untuk siapa, bukan kerana sesuatu yang lain, bukan kerana dunia, tapi kerana Allah. Jadi ini kepentingan. Ilmu itu mesti selari dengan haraki, mesti selari dengan cara perjuangan yang betul. Barulah perjuangan itu jadi perjuangan yang murni, yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Tapi kalau perjuangan itu dilapikkan dengan hasil-hasil dunia, dengan alasan harta ghanimah dan sebagainya, akhirnya dalam jemaah Islam sendiri kadang-kadang boleh berlaku perebutan kuasa, perebutan jawatan dan sebagainya. Ini kita tak nak jadi begini. Jadi kita harap Tok Guru Siddiq Noh dapat melahirkan anak-anak muridnya yang boleh menjadi pelapis-pelapis ulama yang tetap istiqamah dalam perjuangan, dan hanya kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang lain. Bukan mencita-citakan barang dunia, tapi mencita-citakan anugerah daripada Allah dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu pada malam ni yang dapat saya sampaikan dan kongsikan.
Moga-moga tak dapat banyak pun sedikit memberi manfaat kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.